Salam sejahtera dan selamat petang kepada pensyarah Puan Nur Zarin Marshall dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Tien dan saya akan membuat pembentangan tentang interaksi antara tamadun dalam filem The Last Emperor. Saya akan membentangkan hubungan Puyi dengan Regina Johnston. Pada tahun 1919, Regina Johnston telah diarahkan untuk menjadi guru peribadi Puyi. Masa itu, Puyi hanya berumur 13 tahun ketika itu. Bila menjadi guru peribadi Puyi, Puyi telah banyak belajar tentang budaya, adat yang berbeza dan pembelajaran yang berbeza dengan negeri China dengan Eropah. Bukan sahaja itu, hubungan mereka semakin erat apabila Regina Johnston telah menghadiahkan basikal dan cermin mata kepada Puyi. Dan Puyi sangat menikmati hadiahnya dan amat gembira dengan hadiahnya. Gambar yang terletak di bahagian kiri merupakan Puyi dihalau oleh Kota Larangan pada tahun 1924 semasa bermain tenis di halaman rumah. Salah seorang kapten yang bernama Kapten Fern telah memberikan keluarganya 1 jam untuk meninggalkan kota terlarang tersebut. Dengan ini, hubungan Puyi dengan Regina Johnston boleh dijadikan interaksi antara tamadun China dan Eropah kerana budaya yang berbeza dan adat yang berbeza. Dengan ini, saya akan memberikan masa kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Nama saya Yun Ching. Dalam bahagian yang saya berbincang ialah interaksi antara tamadun bahagian hubungi Puyi dengan Cixi. Yang pertama ialah pada tahun 1908 Puyi telah dilantik oleh Ratu Baru Cixi yang sedang nazar. Ini kerana Maharaja Guangxu tidak mempunyai waris dan Puyi ialah anak saudara Guangxu. Kedua ialah Puyi dipilih oleh Cixi kerana mudah untuk dia terus memerintah China di belakang tabir. Puyi hanya sebagai boneka dan kerana dia hanya seorang anak-anak kecil, terakhir ialah Cixi tidak pernah menyangka bahawa dia akan mati sehari sebelum pentadbiran Puyi. Inilah saya yang fahami sebagai penting dalam filem The Last Emperor. Thank you. Salam sejahtera. Nama saya Ho Ping Jie dari kumpulan 3 subjek MPU 3123 kelas N1. Saya akan berbincang tentang interaksi antara tamadun iaitu adalah Puyi adalah satu-satunya maharaja yang ditapalkan sebanyak 3 kali. Pertama sekali, Puyi adalah Maharaja Xuan Tong dalam dinasti Qing pada tahun 1908 hingga tahun 1912. Seterusnya, Puyi dikembalikan tahta oleh seorang panglima perang iaitu Zhang Xuan sebagai jenderal dalam dinasti Qing pada tahun 1917. Pemahkotaan kedua hanyalah berlangsung selama 12 hari. Yang terakhir, pemahkotaan ketiga Puyi adalah pada tahun 1924. Puyi melarikan diri ke konsensi Tianjin dari Kota Larangan. Selepas itu, Puyi ditapalkan sebagai penguasa boneka Manchukuo kerana Jepun telah menduduki timur laut China. Di atas adalah daripada kajian saya. Slide seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, Cikgu. Nama saya ialah Irene Goh. Sekarang saya ingin membincangkan interaksi antara tamadun dan 3 faktor kelahiran
dan 3 faktor kemerosotan tamadun. Terdapat 3 faktor-faktor kelahiran tamadun iaitu sistem pendidikan, cara kehidupan dan kuasa maharaja. Pertama, sistem pendidikan. Untuk mendidik Puyi menjadi seorang maharaja yang berpengetahuan, British Court telah dihantar ke kota larangan di Beijing, China untuk berkhidmat sebagai guru Puyi dan mengarahkan Puyi untuk belajar bahasa Inggeris, matematik, sejarah dunia dan geografi. Ini membantu Puyi meluaskan uruf antara bangsanya, meningkatkan pengetahuan asasnya tentang Barat dan mengajar akal asas dalam kehidupan, seperti cuba membuat panggilan telefon, mengunting rambut dan memakai suit. Next. Kedua, cara kehidupan. Puyi menghabiskan masa kecilnya dalam region tertutup maya di kota larangan, dikelilingi oleh pegawai sida dan pelayan lain yang menganggapkan sebagai Tuhan untuk menjadi seorang maharaja yang baik. Selain itu, didikan maharaja adalah gabungan tipu muslihat dan penganiayaannya, kerana dia harus mematuhi semua peraturan ketat etika di Raja China dan tidak boleh bertindak seperti kanak-kanak biasa. Puyi tidak pernah mempunyai sebarang privasi dalam semua keperluannya dan semua keperluannya telah diuruskan. Nampak pun kehidupan seharian disempurna oleh sida untuk menolongnya. Sekarang saya akan pass to ahli kumpulan Li Zihui untuk membincangkan seterusnya. Selamat sejahtera, saya ialah Li Zihui. Sekarang saya nak bincangkan kuasa maharaja di The Last Emperor. Ini dapat dilihat beribu-ribu orang berkumpul di istana terlarang ketika Puyi dinobatkan. Walau bagaimanapun, upacara pertabalan ini memerlukan banyak langkah yang menyusahkan. Sebagai contoh, maharaja baru perlu bertemu dengan ketua-tua tentera istana, menteri pengawal awam dan tentera, raja-raja kecil, gubernur dengan ibadah yang selalunya mengambil masa sehari suntuk. Namun Puyi muda itu tidak dapat menahan kebosanan majlis tersebut dan mula menangis, tetapi akhirnya Puyi masih menjadi maharaja tanpa perintah dan diamalkan di istana terlarang dan mendapat hak untuk menjadi maharaja dan mewarisi tradisi diraja mengikut perjanjian kebaikan yang ditandatangani oleh bapaknya dan Kementerian Dalam Negeri dengan pihak lain dalam dinasti Qing. Sekarang saya nak bincang tentang 3 faktor kemerosotan. Pertama ialah kemerosotan pemerintahan beraja. Next slide. Pada tahun 1911, pemberontakan uncang di wilayah China berjaya dan wilayah Empayar Qing mengisytiharkan kemerdekaan mereka daripada bidang kuasa dan kawalan kerajaan Qing. Tetapi kerajaan Qing masih mengawal wilayah berhampiran Beijing dan menghantar orang untuk mengetuai tentera Beiyang untuk menyerang parti revolusi. Tentera revolusi Selatan bersetuju bahawa jika mereka berjaya memaksa Puyi turun takhta dan menubuhkan sebuah republik, beliau akan menjadi Presiden Republik China, iaitu untuk merundingkan perdamaian antara utara dan selatan. Pada tahun berikutnya, Puyi secara rasmi turun takhta, menamakan sejarah 268 tahun dinasti Qing sejak moyangnya memasuki dataran tengah. Sekarang saya akan pass slide ini ke Zihui untuk continue. Terima kasih Zihui. Selamat sejahtera Cikgu. Nama saya Tan Zihui dan saya akan meneruskan faktor-faktor kemerosotan tamadun kedua, iaitu kemerosotan gaya hidup. Selepas Puyi turun takhta, beliau mengetuai tentera untuk menawar kota larangan dan mengarahkan Puyi menandatangi kenyataan dengan meninggalkan maharaja dan meninggalkan kota larangan. Jika dia tidak bersetuju, dia akan memusnahkan istana dengan meriam berkembang. Oleh itu, Puyi terpaksa bersetuju. Kaki tangan telah memberinya masa 2 hari untuk mengemas barang-barangnya dan kemudian mengikuti keluarga diraja meninggalkan kota larangan. Sejak itu, dia bukan sahaja kehilangan semua layanan yang sepatutnya menjadi maharaja sebelum ini,
tapi dia juga berada di bawah pengawasan tentera negara. Selepas itu, kemerosan ketiga adalah menghadapi sekatan undang-undang. Apabila Puyi kehilangan semua haknya, Puyi memilih untuk melarikan diri ke Jepun dan cuba mendamaikan sebaki-baki pengikut setianya. Mentor Puyi memujuknya bahawa pemulihan hanya boleh dilakukan dengan bantuan Jepun. Selepas itu, Jepun menghampiri Puyi dengan alasan untuk menjemputnya melawat sekolah kanak-kanak Jepun dan majlis hari jadi Maharaja Jepun. Jadikannya Maharaja boneka kerajaan di utara China untuk menenangkan pelbagai kepentingan Jepun di China. Ini bahawa kepada pembunuhan berpuluh-puluh ribu orang Cina dan Jepun berjaya menduduki wilayah Beijing. Walau bagaimanapun, Puyi juga telah dikhianati oleh Jepun dan mempersendarkan kuasanya. Akhirnya, Puyi dibicarakan di Mahkamah Penjanaya perang selama 7 hari berturun-turun dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Itulah faktor-faktor kelahiran dan kemerosotan tamadun di dalam filem The Last Emperor. Sekian, terima kasih.